pemangkin untuk bahan-bahan lain seperti peralatan pejabat. Dan seperti telah dikatakan sebelum ini, asap hitam kelihatan dari bangunan 2 sejurus sebelum ianya runtuh. Ini menunjukkan kebakaran yang tidak efisien, di mana bahan bakar tidak mendapat cukup oksigen untuk pembakaran. Kebakaran sebegini secara lazimnya tidaklah begitu panas. Ianya bukannya pembakaran yang terlampau panas seperti alat pembakaran kimpalan. Adakah minyak pesawat boleh menyebabkan kebakaran besar hingga memusnahkan bangunan dari besi keluli? Bahagian ini berlubang apabila pesawat penerbangan 11 merempuh menara utara. Lubang ini nampak gelap dan tidak menyala-nyala. Jika kebakaran yang memusnahkan bangunan ini, kenapa sedikit sahaja api kebakarannya? Dari foto jelas kebakaran amat kecil. Lihat gambar ini dari dekat. Terdapat seorang wanita di ruang yang dirempuh enjin pesawat dan dia jelas masih hidup. Di tingkat atas, sebelah kirinya, terdapat seorang lelaki. Jika di zoom dengan lebih rapat ke arah wanita tersebut, dia memakai seluar berwarna putih dan berambut panjang. Tiada kesan kebakaran pun di pakaian maupun rambutnya. Terdapat juga seorang wanita lain di atas lantai yang sedang memerhati ke bawah. Ada laporan yang mengatakan 200 orang telah terjun dari menara tersebut. Wanita-wanita ini mungkin berfikir untuk terjun ke jaringan yang dianggap disediakan oleh pihak bomba. Pesawat Boeing 767 yang merempuh bangunan ini merupakan sebuah pesawat besar mempunyai 80 tan logam, manusia dan barangan. Pesawat merempuh menara tersebut pada kelajuan 400 batu sejam. Sepihan pesawat dan alat pejabat tercampak 2 hingga 3 tingkat dalam bangunan. Sesiapa dalam laluan sepihan ini pasti terbunuh. Beribu-ribu galon minyak, pesawat yang bertaburan dan terbakar pasti membunuh ramai nyawa. Mereka yang dapat menyelamatkan diri menunjukkan sepihan dan berbola api tidak sampai kepada mereka. Seorang lelaki dan 2 orang wanita yang terselamat di tingkat yang berlainan membuktikan api dan sepihan tidak menyelubungi ke seluruh kawasan rempuhan. Ini menjadi satu persoalan, bagaimana mereka boleh terselamat dari api yang dikatakan boleh memusnahkan struktur besi keluli. Dalam erti kata lain, bagaimana kebakaran yang memusnahkan bangunan berstruktur besi keluli tidak mampu memusnahkan tubuh manusia? Jelas bahawa kebakaran tidak secara menyeluruh. Di dalam gambar ini kita dapat melihat seorang wanita yang cukup berani untuk menghampiri hujung lubang tersebut dan mungkin terdapat lebih ramai lagi di dalam. Lelaki ini pula dapat dilihat kerana dia hampir kepada tingkap, tetapi kita tak dapat melihat ke dalam tingkap disebabkan pantulan cahaya. Jadi, besar kemungkinan ada lagi mangsa-mangsa yang hampir dengannya. Kemungkinan juga cuma 3 orang ini sahaja yang terselamat dan secara kebetulan dapat dirakamkan. Seperti yang dinyatakan, kebakaran tidaklah begitu marak dan keterlaluan berbanding dengan kebakaran di Meridian Plaza di Philadelphia pada tahun 1991. Ianya jauh lebih teruk, tetapi bangunannya berdiri teguh dengan hanya sedikit kemusnahan struktur sahaja. Kebakaran di Menara Selatan amatlah kecil dan tidak merebak langsung ke bahagian sebelahnya. Dan mereka yang terjun dari tingkap memberi gambaran seolah-olah api begitu marak hingga mereka sanggup terjun dari ditelan api. Tetapi gambar-gambar tidak menunjukkan api marak di tempat mereka terjun. Ia hanya menunjukkan banyak kepulan-kepulan asap. Asap tebal dan tiada api menjulang menunjukkan kebakaran tidak mendapat oksigen mencukupi untuk terus membakar. Ini membuatkan plastik dan getah mengeluarkan asap toksik dan menyebabkan mereka terjun bagi mengelak kematian secara perlahan yang menyakitkan kerana terhidu asap toksik yang beracun. Malahan kor bangunan tersebut, jika anda lihat pada diagram, mengandungi 47 kolom dan kolom-kolom ini adalah tunjang yang menegakkan bangunan tersebut. Melihat kepada fungsi kolom-kolom ini sepatutnya dapat mengelak keruntuhan itu. Tetapi apa yang kita lihat, ia mengalami kemusnahan yang teruk. Bahagian tunjang atau kor ini sebenarnya tidak boleh mengalami kebakaran. Ruang untuk lift penumpang dan tangga kecemasan serta liang wayar lazimnya terletak di bahagian tunjang bangunan. Di dalam bahagian itu terdapat bahan drywall dan sedikit carpeting. Tiada sangat bahan-bahan yang mudah terbakar.
Tunjang bangunan ini memang direka supaya ianya tidak boleh berfungsi sebagai serombong. Sekiranya berlaku kebakaran, mereka tidak mahu api merebak melalui lift penumpang. Perekanya, arkitek Aaron Swarovski, menamakannya Hermetically Sealed System. Terdapat penghadang api yang direka untuk menutup bahagian tunjang bangunan sekiranya berlaku perkara begini. Dalam pengetahuan kami, penghadang tersebut berfungsi dengan sempurna. Perkara yang diajukan dalam dokumentari Novat, satu contoh baik bukti melalui animasi komputer. Thomas Egger, seorang saintis material tetapi bukan seorang jurutera struktur, menjadi juru cakap dalam dokumentari menyatakan bahawa tiang penghadang telah gagal menahan lantai. Inilah teori yang dianjurkan di dalam laporan awal FEMA. Berikutan itu telah banyak kesangsian yang timbul. Jim Hoffman telah menyelidik berkenaan kesangsian idea bahawa lantai-lantai tersebut runtuh dengan terlalu senang. Riedlinger and Associates telah melakukan kajian. Ketua juruteranya, Mahis Levi, seorang yang bertauliah dalam bidang pemusnahan bangunan. Beliau menyangkal idea bahawa lantai tersebut runtuh bertimpa. Dan laporan paling mutakhir mengenai perkara ini daripada National Institute of Standards and Technology (NIST) juga menyangkal idea lantai runtuh ini. Rentetan dari itu, kami masih tiada sequential model pada masa ini. Apa yang NIST cadangkan ialah kemungkinan telah berlaku satu runtuhan menyeluruh tunjang bangunan, tetapi mereka masih tidak memberi penjelasan dari segi modeling bagaimana perkara tersebut boleh berlaku. Malangnya semua bukti fizikal telah pun dilupuskan. Antara perkara penting yang menunjukkan ini bukanlah satu runtuhan seperti dikatakan ialah mengenai kewujudan asap debu. Seperti kita semua telah lihat dalam gambaran-gambaran tragedi, terdapat gumpalan asap debu yang pekat di sekitar kawasan kejadian. Debu ini merebak sehingga New Jersey. Pergerakan seperti ini biasa dilihat dalam pengajian fizik dan hanya berlaku secara semula jadi dalam dua keadaan. Satu adalah letupan gunung berapi dan satu lagi keadaan apabila berlaku sesuatu yang dipanggil turbidity currents. Ini berlaku di sekitar kawasan benua di mana lumpur atau benda asing akan terapung dalam air. Terdapat lantai konkrit dan pelbagai barangan pejabat, dan lantai konkrit ini secara asasnya dilindungi. Sewaktu berlakunya runtuhan, kelihatan asap tebal kerana ketumpatan bahan-bahan sedang mengalir ke bawah dan bercampur untuk menjadi satu pyroclastic flow. Daripada laporan saksi, debu-debu tersebut adalah konkrit. Bilangan sisa konkrit tidak banyak kerana segala-galanya telah menjadi debu. Secara kesimpulannya, semua dalam